soalan yang paling penting yang kita nak tanya ya, sebelum nak pergi melabur ke dan sebagainya, kenapa kita nak melabur ya? Kenapa kita nak melabur? Sebab tujuan kita nak melabur supaya kita dapat perlindungan terhadap inflasi ya. Kalau dalam cakap yang senang, Amin nak cakap dengan cara yang mudah lah ya. Kalau kita ambil contoh nilai wang kita ni, kalau kita tak melabur, ia tidak akan grow, dia tidak akan membesar ya. Sebab katakan selalu formula saya, simpanan, akaun simpanan yang dekat bank tu sebenarnya dia kena baki kosong dah akhir bulan. Mungkin ada yang ketawa, ada yang kata memang tak sebut pun memang dah baki kosong ya. Tapi sebenarnya maksud saya ialah akaun simpanan biasa dekat bank tu bukan tempat untuk menyimpan untuk masa depan kita. Kenapa? Sebab pulangan dalam akaun simpanan biasa tu sangat-sangat rendah ya kalau kita lihat. Sebab kalau kita lihat pulangan kat akaun simpanan biasa kita ya, akaun gaji kita dan sebagainya, pulangannya selalu dalam bawah 1%, bawah 1% ya. So kalau kita lihat, kalau saya simpan duit saya kat sana, bolehkah saya gunakan dalam nilai yang sama di waktu depan, masa depan? Memang tak boleh. Saya bagi contoh, nasi lemak RM1. Kalau 10 tahun dulu ya, 10 tahun dulu gunakan duit RM1 boleh beli nasi lemak ya. Tapi sekarang dengan duit RM1 boleh ke cari nasi lemak? Kadang-kadang boleh ya, tapi nasinya 2 sudu dah habis. Timun mungkin ada, tapi kalau ambil pun dia transparent, dia diiris, kita boleh nampak belah sana. So sangat-sangat nipis. So itu dah dikatakan kuantiti dia. Kalau kita ambil 10 tahun akan datang, bolehkah kita cari nasi lemak RM1? Sudah pasti tak boleh ya. So jadi kalau saya gunakan duit tu sekarang, saya boleh beli nasi lemak at least. Kalau 10 tahun akan datang mungkin daun pisang je saya dapat. So itu yang kita maksudkan. So kalau saya nak gunakan nilai RM1 yang saya simpan ni hari ni sama dengan nilainya sekarang apa yang saya boleh beli 10 tahun akan datang, saya kena simpan duit ni di tempat yang memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada kadar inflasi. So itu penting ya. So di mana kita nak melabur, first thing kita kena tengok pulangan dia. Pulangan dia kenalah membantu kita di masa depan, bukan untuk merugikan kita. Kalau dia merugikan, baik kita gunakan duit tu sekarang. Kan? So itu yang antara faktor yang kita kena lihat kenapa kita buat pelaburan. Ya? Kita bukan buat pelaburan semata. So kadang-kadang ada juga, kenapa saya tekankan poin ni? Sebab saya pernah jumpa juga, ada juga yang dia pergi ambil pinjaman peribadi. Okay. Mungkin dia hanya perlukan dalam beberapa ribu, tetapi bank kata kat dia, tak apa puan punya gaji ni boleh dapat lebih tinggi ni. Kalau puan sebenarnya boleh dapat dalam 10,000, tapi puan hanya memerlukan 5,000. Tak apa, yang 5,000 lain tu puan buatlah pelaburan. Dia akan sebut macam tu. So anda pun fikirkan, boleh juga, saya boleh juga simpan duit ni. So ambil duit pinjaman tu ya, 5,000 digunakan untuk apa yang diperlukan, 5,000 lagi disimpan di akaun simpanan itu sahaja, di bank itu, di mana kan dia selalu akan kredit je kat akaun kan. So simpan je kat sana, tak apa, dia mungkin saya perlukan. Kalau anda gunakan cara begini, sebenarnya anda telah rugi sangat, sebab pulangan yang dia beri atas akaun tu sangat-sangat rendah dan anda sedang membayar kos yang tinggi untuk pinjaman tu. So sangat-sangat merugikan sebenarnya ya. So sebenarnya kalau kita nak melabur pakai duit pinjaman, kita memang kena pastikan pulangan yang kita dapat daripada pinjaman tu, pulangan yang kita dapat daripada pelaburan tu mestilah jauh lebih tinggi daripada kos yang kita bayar kepada pinjaman. Kalau tak, baik jangan buat pelaburan, baik jangan meminjam. Ya, kalau tak, ia sebenarnya merugikan kita. Ya, so jadi itu penting. First thing saya kena tengok berapa pulangan dia bagi, apa yang saya nak targetkan, apa matlamat saya, apa aspirasi hidup saya, ke mana saya nak pergi. So tujuan tu kena ada. Ya, apa-apa benda yang kita buat, tujuan kena ada. Ya, so jadi
Kalau kita lihat kepada kita hidup ni, ya, kita kat sini aset semasa sedang mengumpul untuk aset masa depan. Bagaimana kita kumpul, ya, kita ada pendapatan, bayar cukai, bayar gaji, dapat pendapatan, bayar cukai, bayar belanja, ada lebihan, itu yang dapat kita simpan. Dan itu yang nak merancang untuk pelaburan ni, dia kenalah ada tujuan. Apa hala tujuan? Macam saya sebut tadi kan, apa tujuan saya simpan ni, ya? Saya nak beli apa? Dia mungkin ada jangka masa pendek, jangka masa panjang, jangka masa sederhana. So ke mana saya hendak pergi, ya? Modal dan apa yang saya mampu. Jangan pula nak buat pelaburan tengok pada pulangan, umpamalah dah cakap tengok pulangan, dapat pulangan tinggi, tak kisah berapa yang ada, ya. Lepas tu timeline, garis masa. So itu yang kita nak buat untuk sebelum waktu bersara kita. So bagaimana kita nak melabur, okay, dia ada banyak konsep, ya, banyak konsep kita nak buat pelaburan. Tapi sebelum tu tengok pada diri sendiri dulu, apa yang kita ada. Ini yang kita sebut nilai harta bersih kita. Ya, nilai harta bersih ni menunjukkan satu, apa orang cakap, summary lah, kesimpulan ke atas berapa sebenarnya harta kita yang ada. Kadang-kadang kita main beli aja. Kita main beli. Orang cakap beli rumah kat sana bagus ni, dia naik harga, so beli je. Beli ni beli tu, sebab orang kata buatlah saham beli ni. Tapi semuanya beli dengan hutang. So, bila beli dengan hutang kebanyakannya, hutang pun naik, kan? So tapi bila kita tengok asalnya ada ke keuntungan, tak ada. Sebenarnya nilai harta bersih negatif. Kalau nilai harta bersih negatif bermaksud hutang kita lebih tinggi daripada harta yang ada. Kalau pada awal permulaan, macam kata dalam umur 30-an kita lihat negatif, tak apa sebab memanglah baru-baru ambil pinjaman dan sebagainya. Tapi bila dah nak hampir 40 lebih, dah nak 50 tu, kalau masih tengok negatif, kita memang kena berusaha sebab kita kena selesaikan semua pinjaman yang ada sebelum bersara. Ya, so jadi dia lebih bagus kalau kita buat target dah, okey berapa saya nak bila saya boleh kurangkan hutang saya semua, bila saya boleh selesaikan, dan apa harta, berapa jumlah nilai harta bersih yang saya nak. So yang ni senang je, buat setahun sekali je. So kita akan ambil aset kita, apa aset yang ada, aset tunai, harta sendiri, harta pelaburan, berapa jumlah dia. Lepas tu tolak dengan semua hutang, baki hutang yang ada, baki hutang, ya. So bila tengok negatif, so matlamat hidup pertama kena jadikan dia positif. So bila saya nak jadikan positif, so saya buatlah timeline saya, okay, bila saya boleh jadikan dia positif. So ini langkah pertama, ini yang paling penting, saya kena tengok diri saya tu kat mana sekarang. Ya, baru saya boleh orak langkah saya nak ke mana, apa jenis pelaburan saya nak buat dan sebagainya. Kita akan lihat okey jenis-jenis yang ada. Okey. Daripada AKPK kami memang tak boleh jual produk, ya. So kami hanya boleh bagi contoh jenis-jenis pelaburan yang ada, ya. So kalau dalam pelaburan peraturannya sangat-sangat mudah. Lebih rendah risiko, lebih rendah pulangan dia, ya. Lebih tinggi risiko dia, lebih tinggi pulangan dia. So katakan kita ada duit, kita tak tahu nak melabur kat mana. Okay, so tak apa, mulalah dengan yang basic, ya, mula dengan yang asas. Deposit tunai ada, unit amanah, unit trust ada, ya. Kalau nak buat pelaburan unit amanah, dalam unit amanah which is selalu kita sebut sebagai unit trust, ya, dia pun ada high risk, low risk dan sebagainya, ya. So anda boleh tengok okey jenis mana yang saya nak. Saya pun ada Islamic concept, saya ada Sharia compliant, saya ada yang konvensional punya. So jadi yang mana saya nak? Anda boleh bincang dengan unit trust agent anda. So dia akan berubah, ya. Tak ada pelaburan yang akan kekal sama selama-lamanya. Okay, dia akan berubah. So anda boleh berbincang, okey, dia dengan RM1,000 anda dah boleh buka, RM100 anda dah boleh buka. So tak payah jumlah yang tinggi-tinggi, ya. So mula macam ni. So bila nak start saving, okay, buatkan dia sebulan. So minta ada potongan daripada gaji, potongan daripada akaun anda, setiap bulan ada jumlah untuk masuk. Okay, RM100 pun boleh. So jadi kita akan mula sikit-sikit, tapi ada target. Cakap dengan agent
agent unit trust tu, okay, dan saya nak simpan kat unit trust, saya nak ada pulangan dalam umur ni, saya nak ada jumlah ni. So macam mana? So dia akan buat plan untuk anda. Dan setiap tahun buat review, minta dia datang tunjuk, okay, tahun ni berapa pulangan saya, boleh ke saya capai yang jumlah tu. Kalau yang share ni tak bagus, boleh kita tukar switch fund dan sebagainya. So banyak boleh dibuat. Tapi kita kena ada follow up. Kita jangan buat pelaburan je lepas tu ignore. Ya, lepas tu tak ambil tahu. Itu yang bahayanya. Kalau nak buat hartanah, buat masa ni is a surplus market, orang panggil hartanah ni. Dia lebih banyak rumah daripada orang. Okay. So jadi in fact kalau kita lihat vacancy rate dekat Kuala Lumpur sebenarnya 30%. Maksudnya terlalu banyak rumah kosong ya daripada penyewa. Kalau anda nak beli untuk penggunaan sendiri, untuk anda duduki sendiri, tak apa. Okay. Tapi kalau anda nak beli sekarang untuk buat pelaburan, anda beli dengan mengharapkan duit saver untuk bayar ansuran bulanan, memang jangan. Sebab nak dapat penyewa dengan jumlah yang sama dengan ansuran tu memang payah sekarang. Ya, saya ambil contoh even area yang tinggi macam rental rate yang tinggi macam Mont Kiara, Hartamas dan sebagainya. Dekat sana rumah pun boleh dapat, satu rumah pun boleh dapat dalam 2,000 lebih sewa dia. Tapi nak bayar bulanan dekat bank hampir 3,000 lebih dengan harga yang sedia dia. So memang kita tak boleh meet sekarang. Ya. So itu sebabnya kalau nak beli hartanah untuk kegunaan sendiri boleh. Sebab sekarang ni memang dia ada banyak apa orang kata diskaun dia bawah home ownership campaign ni. Tetapi kalau nak beli hartanah untuk disewakan, saya rasa ini bukan waktunya. Kecuali anda masih mampu untuk bayar ansuran bulanan walaupun sewa tak cukup atau tiada sewa, sebab anda nak beli rumah ni untuk masa depan pula. Boleh sebab harga memang akan naik, ya. Okay. So antara skim-skim pelaburan yang ada, deposit tetap. Sebenarnya deposit tetap ni saya takkan kategoriskan dia bawah pelaburan sebab it's a fixed deposit, dia tak ada risiko. Anda letakkan duit dia over a certain period akan dapat pulangan. Selalunya ini permulaan. Katakan anda dah dapat simpan RM500, RM1,000, pergilah buka fixed deposit, masukkan untuk duit kecemasan, so ada pulangan sikit, ya. Lepas tu anda nak buat pelaburan lain, mula dengan asas, mula dengan unit trust macam tabung ASB ke atau unit trust yang lain yang anda familiar dengan. So buat dia selalu. Jangan bukan dia sekali je. Dia the best is kalau anda nak kurangkan risiko, kita buat dollar cost averaging, di mananya anda akan buat sedikit setiap bulan. Itu yang lebih baik, ya. Lepas tu kalau tak nak beli hartanah tapi nak juga buat pelaburan hartanah, anda boleh juga beli investment trust fund, REITs, Real Estate Investment Trust Fund. So ini anda tak membeli hartanah tetapi anda membeli share untuk hartanah, ya. So dia ada syarikat-syarikat dia yang telah disenaraikan, so anda boleh lihat, ya. Lepas tu stock share market, yang ini risiko sangat tinggi tetapi di sinilah di mana orang buat duit, ya. Tetapi kalau tak faham jangan masuk. Ya, kalau tak faham jangan masuk. Tetapi bagi yang berminat nak belajar, bursa marketplace dia pun dah ada apa orang cakap khusus-khusus online, ya, atas talian stock market di bawah bursa. So anda boleh belajar, ada real time market pun anda boleh cuba untuk main tanpa memasukkan sebarang duit. At least kena ambil 2 tahun untuk belajar, ya. So kalau tak mahir, fahamkan unit trust dulu. Lebih kurang kalau anda dah faham, anda boleh faham yang ini juga, ya. Lepas tu of course yang perempuan semua kita minat sangat emas lah kan. Memang saya tahu sebelum ni pun banyak soalan tentang emas, ya.
pelaburan emas. So dikatakan harga emas memang tinggi sekarang, sangat beragam. Tapi kalau anda nak membeli emas untuk masa depan, anda boleh, tapi belilah grade yang bagus dari tempat yang memang ada sijilnya, ya, dan pastikan dia kurang untuk hiasan tetapi lebih untuk simpanan. Maksudnya lebih pada gold coin dan sebagainya, ya. Lepas tu sekarang yang terbaru yang kita selalu dengar, cryptocurrency, peer-to-peer lending, P2P dan crowdfunding. Inilah istilah-istilah baru dalam pelaburan. So cryptocurrency, inilah masa depan duit boleh dikatakan, ya. So kita tak ada duit yang fizikal, tetapi kita orang cakap duit wang digital sebenarnya. Nak faham ni memang agak complicated sikit, ya, tetapi ada banyak video di Bursa Marketplace juga, tolong lihat, ya. Peer-to-peer lending pula, dia ni lebih kepada platform di mana syarikat-syarikat macam Funding Societies, Fundastic, Alisco ni, dia memberikan pinjaman kepada startup, syarikat-syarikat yang ingin memulakan perniagaan. Tetapi cara dia bagi pinjaman bukan macam bank, bukan dia bagi pinjaman dan dilihat, dia akan masuk campur dalam urus niaga, dalam pembangunan syarikat tu dan sebagainya. So pulangan daripada syarikat tu yang akan dikongsi secara keuntungan dengan pelabur-pelabur yang ada. So yang ini pun anda boleh masuk. Dan of course equity crowdfunding, ya. So pada 23 hingga 25 Oktober ni, ya, minggu depan, Security Commission, ya, Suruhanjaya Security, dia ada buat virtual investment fair, ya, virtual investment fair di mana semua syarikat-syarikat ni akan ada dan semuanya virtual. So anda kalau register, anda boleh pergi booth-booth mereka secara virtual, anda boleh tanya soalan, mereka akan jawab, ya. So semua syarikat-syarikat ni yang akan ada. So memang waktu yang bagus lah, tak payah keluar rumah, dari rumah anda dah boleh tanya semua soalan. So kalau boleh, kalau senang minggu depan, ya, masuklah virtual fair Security Commission, ya, bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Anda boleh pergi website mereka, anda boleh register dalam website mereka untuk lihat syarikat-syarikat yang telah berdaftar yang ada di sana dan akan. Kenapa yang itu paling bagus? Sebab semuanya berdaftar bawah Security Commission, ya, sebab kita kena berwaspada dengan scam kewangan, skim penipuan kewangan. Banyak, ya, di market sekarang. Banyak kisah, hari-hari kita baca newspaper, hari-hari, bukan orang tak baca sangat kan, tengok Facebook ke apa, hari-hari ada berita mengenai skim penipuan kewangan, ya. Ada yang hari ni pun saya lihat yang kehilangan 1.6 juta, ada yang kehilangan 100, 200 ribu, 300 ribu, kadang-kadang berpuluh ribu. So kenapa semua ni, ya? Kenapa rasanya orang asyik tertipu dengan skim kewangan? Salah satu, apa orang cakap, yang paling ketara ialah disebabkan oleh greed, tamak, ya. Kita nak cepat kaya, semuanya kita nak buat cepat, kita akan cari shortcut dalam semua benda, ya. Nak masak pun kadang-kadang kita cari cara yang paling mudah. Tak apa, itu nak menjimatkan masa, ya. Asalkan outcome dia tak berbeza, tak apa, tak ada risiko, okey. Tetapi dari segi mencari kekayaan, tak ada jalan shortcut, ya. There is no shortcut and there is no fast. Semuanya memerlukan usaha kita, usaha yang gigih, ya, usaha yang gigih, dan there is no quick or fast money, ya. So hari-hari kita baca tentang kehilangan duit ke sebab ada telefon, yang paling ketara orang telefon, dia kata saya panggil daripada jabatan immigration, saya panggil daripada jabatan custom,
barang anda datang tangkut kat sini, kalau anda tak datang bayar ni kami akan hantar polis, hantar warrant tangkap anda. So terus panik lah. So bila terus panik, terus gabra, terus nak minta takut dan bayar dia. Lepas tu hilang. Yang saya nak nasihati wanita ni, berhati-hati juga dengan love scam. Ya, love scam ni pun banyak. Scam penipuan dalam, dia akan bercakap dengan begitu manis, ya. Dia akan kata saya ni mula-mula dia kawan lah kita kan, melalui social media ke apa, kawan, asyik chat dan sebagainya. Lepas tu dia kata saya nak datang jumpa anda tapi saya tak ada duit untuk tiket lah dan sebagainya, so minta duit. Ada pula yang buat scam macam ni, saya sebenarnya dah hantar hadiah untuk you, hadiah ini memang ni cantik semua, tapi sangkut lah tak lepas, ya. Dia sangkut kat immigration, you bayar dulu nanti saya bayar kemudian. Dan jumlah yang dia minta tu bukan jumlah yang sikit tapi banyak, ya. Saya pernah jumpa seorang wanita, dia datang ke AKPK, ya. Dia kerja di bank, ya, dia kerja di bank. Suami dia kaya, tak ada isu dia nak bekerja tapi dia bekerja untuk diri dia lah. So suami dia banyak mengumpul duit, suami dia buat bisnes, ya, dan banyak harta dibeli atas nama isteri dia. So isteri ni pula dia telah berkawan dengan seorang yang dia claim sebenarnya daripada Amerika Syarikat, ya. Dan dia mula berkawan dan orang tu mengajak dia buat bisnes bersama online. So dia pun mulalah transfer banyak duit dia ke orang tu melalui atas talian. Tak pernah jumpa, ya, tak pernah jumpa, dia mula transfer. Banyak duit dia mula transfer. Suami dia sedar apabila dia pergi nak menjual harta dia pula. Okay. Dan dia pula telah mengambil banyak pinjaman pula. Dia kerja dekat bank kan, so dia banyak ambil pinjaman untuk buat pelaporan ni. So bila dia datang ke AKPK, kita lihat pinjaman dia telah mencapai RM500,000. Itu baru pinjaman, ya. Belum lagi termasuk duit simpanan dia sendiri dan sebagainya. Begitu banyak dia keluarkan. Ya, dia keluarkan untuk bagi pada orang ni. Ya. So sekarang apa jadi? Mereka buat komplain sebab memang tak wujudlah, hilang. Tapi kita tak boleh buat apa-apa kat bank sebab yang ambil pinjaman sedar dan ambil pinjaman dan menandatangani perjanjian pinjaman tu ialah kita. So no choice, dia yang kena bayar. Ya. So banyak kes yang saya pernah lihat dengan wanita, so itu saya ingin menasihati. Memang sekarang ni kita nak menguasai, kita nak independent, kita nak fokus banyak, kita nak berjaya, bagus, ya. But there is no quick way and please be very careful dengan duit anda, ya. Sebab yang nak menipu ramai di luar, ya. So tolong anda bekerja keras untuk duit anda, carilah pelaburan, labur dalam ilmu pengetahuannya dulu, ya. So kalau anda ingin memeriksa, anda boleh periksa dengan scam alert dekat Bank Negara, dengan investors alert ni, ya. Anda boleh periksa dekat sini mengenai kalau benar ke tak, ya. Sebab kalau anda masuk ke dalam website Bank Negara, dia akan ada satu senarai semua syarikat yang telah disenarai hitamkan. So pergilah, ya, pergi periksa dulu, ya. Kadang-kadang syarikat yang disenaraikan tu kan, anda tengok rupanya kawan anda yang datang approach anda. Tapi mungkin dia sendiri tak tahu, ya. Dan bila anda bagi tahu kat dia, nama tu adalah, kau ni betul ke tak? Dia akan cakap, kau jangan risau, ni memang betul. Bos aku cakap kan Bank Negara ni jealous. Bank Negara ni tak nak orang kita maju. Dia nak kita gagal. So dia memang macam tu. Diorang ni bias, diorang ni dia support setengah orang je. Macam-macam dia akan bagi tahu. Tapi walau apa-apa pun, dia telah disenaraikan di sana, maksudnya ada penyiasatan. Dan kalau ada penyiasatan, maksudnya lambat laun hilanglah duit dia semua. Ya, so jangan nak fikir banyak-banyak. Kalau nampak nama dah disenaraikan di sana, jangan melabur lagi dekat syarikat tu. Ya, dan kalau tak pasti tanya kepada Security Commission atau Bank Negara, betul ke tak skim, ya. So rendungan pelaburan
merancang ya, ada matlamat kewangan, jangka masa risiko, sentiasa mula dengan asas, go by basics ya, jangan tak payah nak tinggi sangat, melabur dengan tetap dan kurangkan kerugian ya, kepelbagaian dan dapatkan nasihat kewangan daripada pakar. Juga nak sambung ya, dalam pengurusan harta ni ya, melabur dalam diri anda, tambah pengetahuan, emosi kawal, jangan tamak, sabar. Ini penting ya.